Assalamualaikum, saya Anisha Hira binti Muhammad Yusof daripada PISMP PAI di bawah penyeliaan Ustaz Sabawi bin Awang ingin membentangkan tajuk Pengaplikasian Kemahiran Berfikir secara Kreatif dan Kritis dalam pengajaran dan pemudahcaraan guru pendidikan Islam daerah Kuala Nerus. Sebelum kita mendalami dengan lebih lanjut, kita berkenalan dahulu dengan tajuk yang dikaji. Menurut wawasan 2020, guru dan murid perlu mempunyai daya kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis atau dipanggil sebagai KBKK dalam PDP untuk menjanakan hasratnya. Manakala menurut Ibrahim pada tahun 2016, masyarakat berfikir ialah masyarakat yang mempunyai daya intelektual yang tinggi dan dapat mencorakkan perubahan sosial, moral dan ekonomi. Jadi, guru-guru mestilah memberi penekanan ke arah membentuk kreativiti murid berdasarkan pemikiran yang kritis sehingga menimbulkan rasa minat untuk menerokai teknologi yang boleh mendahului zaman. Penyataan masalah. Menurut Raja Dran, beliau mendapati bahawa peratusan guru yang mengaplikasikan KBKK ini adalah rendah berbanding menggunakan cara tradisional. Manakala menurut Nordin, beliau menegaskan bahawa proses pengajaran yang menekankan KBKK ini merupakan elemen penting dalam PDP pada masa kini. Maka satu kajian perlu dilakukan untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan dan juga keberkesanannya serta mengenal pasti apakah masalah yang dihadapi oleh guru. Seterusnya kita akan melihat pula apakah objektif dan persoalan kajian. Terdapat 4 objektif yang mana yang pertama adalah menilai pelaksanaan amalan KBKK dalam PDP guru pendidikan Islam di sekolah rendah. Manakala yang kedua pula adalah mengenal pasti keberkesanan KBKK dalam pengajaran pendidikan Islam di sekolah rendah. Dan sebelahnya itu pula adalah persoalan kajian. Seterusnya adalah objektif dan persoalan yang ketiga dan yang keempat, iaitu yang ketiga adalah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh guru dan pelajar ketika melaksanakan KBKK dalam PDPC. Manakala yang keempat adalah kita akan mengenal pasti hubungan di antara pelaksanaan dan juga keberkesanan KBKK dalam PDPC Guru Pendidikan Islam. Jadi, berdasarkan itu kita akan tahu apakah hubungan dan juga apakah masalah yang dihadapi. Seterusnya adalah teori, yang mana pengkaji menggunakan kerangka teori yang dikemukakan sendiri oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Bahkan, kerangka ini juga diadaptasi daripada kajian lepas yang dilakukan oleh Syashib Priya pada tahun 2014. Seperti mana yang kita lihat, kemahiran berfikir terbahagi kepada dua, iaitu kreatif dan juga kritis. Dan ada juga ciri-ciri di bawah setiap item tersebut. Kita juga akan melihat kepada kerangka konseptual, yang mana daripada pengaplikasian kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, kita akan melihat dari sudut pelaksanaan, keberkesanan dan juga masalah yang dihadapi. Daripada semua itu, kita akan dapat pula apakah dalam pengajaran dan pemudahcaraan guru pendidikan Islam Kuala Nerus. Seterusnya adalah metodologi kajian, iaitu terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah reka bentuk kajian saya adalah pendekatan kuantitatif dan dia merupakan kajian kaedah tinjauan. Seterusnya, lokasi kajian saya hanya dilakukan di dalam daerah Kuala Nerus sahaja dan kaedah kutipan data saya menggunakan soal selidik dan sesuai dengan keadaan pandemik COVID kini, saya mengedarkannya menggunakan Google Form. Dan kaedah penganalisan data seperti biasa kita akan menggunakan SPSS. Kita juga akan melihat kepada persempelan, yang mana saya menggunakan teknik persempelan rawak mudah menggunakan formula Crechy dan Morgan. Jadi, berdasarkan kajian saya hanya lakukan kepada guru pendidikan Islam Kuala Nerus yang populasinya seramai 313 dan sampel menurut Crechy dan Morgan hanya memerlukan 175. Namun, saya mendapati responden seramai 192. Instrumen kajian.
Instrumen kajian yang saya lakukan mempunyai 4 bahagian. Yang mana bahagian pertama adalah demografi dengan mempunyai 3 item. Manakala bahagian yang kedua iaitu pelaksanaan mempunyai 12 item. Bahagian yang ketiga C adalah keberkesanan mempunyai 9 item. Dan bahagian D adalah dari sudut masalah yang dihadapi mempunyai 8 item. Jadi kita akan lihat selepas ini. Instrumen kajian ini diadaptasi dan dimodifikasikan daripada soal selidik Syaship Pria 2014 yang mana kita akan lihat gambarnya di sebelah. Dan kajian ini juga mendapat kesahan daripada 6 orang pakar, iaitu yang seorang adalah pakar keseluruhan, manakala yang kedua adalah seorang pakar bahasa dan yang ketiga adalah 4 orang pakar kandungan. Seperti mana yang kita tahu, sebelum soal selidik diedarkan secara meluas dan secara sebenar, kita akan melakukan kajian rintis dahulu kepada 30 orang sampel, iaitu berdasarkan kajian rintis ini, saya mendapati bahawa nilai Chromebase peraplikasian sebanyak 0.946, keberkesanan juga sama. Masalah yang dihadapi oleh guru dan murid adalah 0.923, maka keseluruhannya mendapat nilai 0.938. Manakala menurut Bond dan Foss 2007, mendapati bahawa jika nilai Chromebase berikut adalah 0.9 ke atas, maka ia merupakan kajian yang sangat baik dan efektif. Seterusnya kita akan melihat pula kepada dapatan kajian. Kita akan melihat dulu bahagian A iaitu bahagian demografi yang mempunyai 3 item. Yang pertama, kita menanyakan perihal jantina. Yang kedua adalah umur dan yang ketiga adalah nama sekolah. Jadi kita akan melihat jantina yang mana kat sini menunjukkan bahawa jumlah perempuan lebih ramai berbanding lelaki iaitu seramai 67%. Manakala dari sudut demografi, kebanyakan guru adalah berumur 35 tahun ke atas dengan peratusan sebanyak 79.7%. Maka di sini menunjukkan bahawa begitu ramai dan 35 tahun ke atas ini adalah merupakan sampel yang paling besar berbanding umur-umur yang lain. Seterusnya, yang ketiga adalah nama sekolah. Seperti mana yang kita tahu, kajian ini melaksanakan kajian ke atas Guru Pendidikan Islam Kuala Nerus dan kita mendapati bahawa terdapat 29 sekolah yang berada di dalam daerah ini. Maka setiap Google Form itu diedarkan kepada ketua panitia dan juga guru-guru pendidikan Islam untuk diisi dengan tepat dan juga jujur. Maka ini adalah peratus-peratusnya sebanyak 5%, 3.6%, 2.16% dan lain-lain lagi. Daripada 29 sekolah yang mengisi soal selidik ini, saya mendapati bahawa Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal merupakan guru yang paling ramai menjawab soal selidik yang dilakukan, iaitu seramai 12 orang dan mencatat peratus sebanyak 6.3% berbanding yang lain iaitu 3%, 1%, 2%, maka sekolah Bukit Tunggal merupakan peratusan yang paling tinggi dalam menjawab kajian ini. Berdasarkan objektif kajian yang saya lakukan, terdapat 2 analisis yang perlu saya lakukan. Yang pertama adalah analisis item deskriptif, manakala yang kedua adalah analisis inferensi. Maka kita akan melihat dahulu apakah analisis item deskriptif. Jadi, yang pertama kita akan melihat analisis item deskriptif dari sudut pelaksanaan. Manakala yang kedua kita akan melihat dari sudut keberkesanan dan yang ketiga kita akan melihat dari sudut masalah yang dihadapi oleh guru dan murid dalam melaksanakan KBKK ini. Ini merupakan jadual yang kita dapat daripada perkiraan SPSS yang mana peraplikasian KBKK, keberkesanan KBKK, masalah yang dihadapi oleh guru dalam penerapan KBKK. Di sini kita akan melihat
berapa jumlah minnya, dan kita akan tengok pula menurut interpretasi skor min Sanger et al, iaitu beliau mendapati bahawa ada peringkat yang rendah, sederhana dan juga tinggi. Jadi kat sini kita akan melihat pengaplikasian kemahiran berfikir kritis dan kreatif mendapat jumlah min sebanyak 4.03, manakala keberkesanan KBKK adalah 4.33 dan masalah yang dihadapi oleh guru sebanyak 3.73. Jadi keseluruhan jumlahnya adalah 4.03. Jadi ini bertepatan dengan interpretasi skor min Sanger mendapati bahawa kesemua analisis item ini berada pada tahap yang tinggi. Analisis deskriptif sudah pun kita lihat, maka kita akan melihat pula kepada analisis inferensi dari sudut korelasi, iaitu untuk mengenal pasti hubungan di antara pelaksanaan dan juga keberkesanan amalan KBKK dalam PDPC Guru Pendidikan Islam Kuala Nerus. Berdasarkan Cohen, Mannion dan Marison, mereka berpendapat bahawa kekuatan hubungan mengikut nilai berkali korelasi, iaitu jumlah 0.81 hingga 1.00 merupakan nilai korelasi yang paling kuat hubungannya. Jadi berdasarkan kajian yang saya lakukan, saya mendapati nilai korelasi saya adalah sebanyak 0.77, manakala signifikannya adalah 0.00. Maka di sini menunjukkan bahawa hubungan pelaksanaan dan keberkesanan merupakan nilai korelasi yang paling tinggi dan sangat kuat. Seterusnya kita akan melihat apa implikasi kajian yang saya lakukan ni. Dia memberi implikasi kepada dua golongan, iaitu kepada guru dan juga murid. Yang mana guru perlu berusaha dalam meningkatkan gaya pemikiran diri sendiri dengan mempelbagaikan kaedah dan teknik pembelajaran mereka untuk murid-murid. Jadi berdasarkan kaedah dan juga teknik yang mereka lakukan, maka KBKK dapat diterapkan dan digalakkan dengan lebih lagi berbanding sebelumnya. Dan kedua adalah kepada murid, yang mana proses pengajaran dan pembelajaran juga akan menjadi lebih menarik dan proses pembelajaran dua hala lebih berlaku kerana wujud murid yang berani mengutarakan pendapat dan pelbagai hasil daripada keberkesanan pengaplikasian kemahiran ini. Maka daripada pelaksanaan teknik dan juga kaedah yang pelbagai oleh guru tadi dapat memberi kesan juga kepada murid untuk lebih mengeluarkan idea dan menjanakan pendapat agar pembelajaran berpusat ke murid dapat lebih berlaku lagi selepas ini. Maka kita sudah pun di akhir persembahan, iaitu dari sudut cadangan. Maka cadangan kajian yang saya lakukan ada 3. Yang pertama adalah dari sudut pemboleh ubah. Saya mencadangkan bahawa pemboleh ubah ini juga dapat dipelbagaikan, iaitu boleh diperbanyakkan lagi dan tidak terhad kepada 3 sahaja, seperti mana yang saya lakukan, keberkesanan, cabaran dan juga pelaksanaannya. Maka selepas ini mereka boleh mempelbagaikan lagi pemboleh ubah agar menjadi lebih menarik dan juga lebih mendapat jawapan kepada kajian ini. Dan yang kedua adalah kaedah. Seperti mana yang kita sedia maklum, kaedah yang saya lakukan adalah kaedah tinjauan, iaitu kuantitatif. Maka selepas ini boleh menggunakan kajian kualitatif seperti temu bual dan juga pemerhatian terhadap guru pendidikan Islam. Manakala dia juga boleh menggunakan kaedah penggabungan antara dua kaedah, iaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Maka hasilnya lebih dipercayai dan juga akan menjadi lebih menarik dan mendapat jawapan dengan tepat. Dan yang seterusnya adalah populasi. Seperti mana yang kita sedia maklum, kajian ini hanya melakukan kepada guru-guru dalam daerah Kuala Nerus sahaja. Maka mungkin selepas ini pengkaji boleh melakukan kajian terhadap populasi yang lebih besar seperti kepada negeri, negara dan lebih lagi. Maka itu sahaja cadangan yang saya lakukan. Semoga kajian ini dapat diteruskan, insya-Allah. Dan akhir sekali, secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa pengaplikasian kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis ini
berada pada tahap yang tinggi pada tahun 2021 ini. Justeru dapatan kajian ini memberi implikasi terhadap perlunya menambah baik dilakukan untuk memastikan kemahiran berfikir sentiasa diperbaharui dari masa ke masa, dan semua pihak perlu mengambil peranan masing-masing seperti murid, guru, siswa guru serta masyarakat dalam usaha untuk menjadikan insan bukan sahaja kelihatan unggul peribadinya, bahkan terunggul dari aspek pemikirannya. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Terima kasih.